Bab yang 38 ni saya bacalah dulu sekali lalu. Babu ithmi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdhibu 'alayya fa innahu man kadzaba 'alayya falyalijin nar. Hadis yang ke-107. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu liz-Zubair inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulan wa fulan. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث yang ke-109. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبير عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. Seterusnya hadis yang ke-110. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Okey, habis di situ 5 hadis di dalam bab yang ke-38 ini. Untuk kita perincikan satu-satu hadis itu rasanya belum sampai masa dia lagi. Semuanya secara umum dulu. Kita bincang secara umum dulu bab yang ke-38 ini beserta hadis-hadis dia juga kita bincang secara umum saja dulu. Sebelum kita masuk sebelum kita bincang lebih detail lagi. Okey, kita tengok kesesuaian antara bab ini dengan bab yang ke-37 sebelum ni. Kita tengok, ini bab yang ke-38, babu ithmi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa orang yang berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan dia dengan bab-bab sebelum daripada ni dan kenapa Imam Bukhari buat bab ni? Ini memang keistimewaan dia lah. Keistimewaan Imam Bukhari, keistimewaan kitab Bukhari ini tidak boleh lari dah daripada tajuk-tajuk bab dia ni. Yang disusun ada kemunasabah dia lah. Apa disusun lagu tu, kenapa dibuat tajuk bab yang sedemikian tu, ada sebab-sebab dia belakang. Jadi sebelum daripada ni Imam Bukhari buat mari hadis-hadis dan juga menceritakan tentang kepentingan ilmu hadis. Ada juga Nabi suruh, Nabi menggalak supaya kita ni halaba mencari hadis ni lah, mencari ilmu, terutamanya ilmu hadis. Biar kita ni bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu hadis ini. Disebutkan keistimewaan ilmu hadis ini supaya kita ni minat belajar hadis lah. Dan itu juga merupakan satu keistimewaan lah. Orang yang belajar ilmu hadis ini satu kelebihan disebutkan. Di samping belajar hadis ni juga adalah satu, pada ketika itu satu kewajipan lah untuk menyambung kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia tidak boleh berhenti setakat Nabi saja, tidak boleh. Dia mesti kena diteruskan sehingga ke kiamat lah. Sehingga ke hari kiamat. Sabda-sabda Nabi ini kena diteruskan. Lepas tu juga kita jumpa di dalam hadis-hadis yang sebelum ni, bab-bab yang sebelum daripada ni berkenaan dengan perintah supaya menyampaikan hadis itu. Menyampaikan hadis. Ada orang yang tahu sikit,
Dia kena sampaikan sikit setakat dia tahu. Ada yang tahu banyak, kena sampaikan lah. Di dalam bab yang ke-37 sebelum daripada ni dah, bab liballighil ilm asyahid al-ghaib, kena sampaikan ilmu itu setakat mana dia tahu. Jadi kita sudah jumpa dah sebelum daripada ni Abu Shuraih dah. Hadis Abu Shuraih itu dia sampaikan, dia sudah sampaikan apa yang dia tahu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan masa lah. Abu Shuraih tu dia sudah sapa dah. Banyak lagi lah, kena sapa, kena sebar, kena royak. Kalau tahu sepatah, kena royak sepatah. Tahu banyak, royak banyak. Tapi di samping itu, di samping kita ni, kita kata gairah lah. Di samping kita ni macam minat sangat pada ilmu hadis, tetapi kita kena beringat. Imam Bukhari nak suruh kita beringat walaupun kita ni suka sangat nak menyampaikan, tapi ada hak dia. Kena beringat hadis ini dia tidak serupa dengan ucapan-ucapan ataupun kata-kata orang lain. Hadis Nabi ni takut kita minat sangat ni, takut jadi tak khabar. Takut jadi lupa, jadi leka. Takut jadi tersasul. Sebab suka sangat ni, banyak sangat kita nak hadis ni, banyak sangat kita nak sampaikan kepada orang ni. Takut jadi terlepas benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi di sini Imam Bukhari buat bab yang ke-38 ini, kira-kiranya macam nak berik dah lah. Nak berik. Takut sungguh lacak jadi tersebar habis benda-benda yang tidak sepatutnya, benda-benda yang karut, benda-benda sapoh. Sapoh-sapoh pun termasuk kali nak belajar, naknya ilmu hadis, tapi sebab suka sangat kau habis. Bila lagu tu maka jadi itulah salah satu punca yang jadi sampai tersebar hadis-hadis maudhu' ke yang tidak sepatutnya lah. Jadi ini benda yang sangat bahaya lah. Bila nak sapa ilmu, nak sapa hadis pun dia boleh secara tidak sedar kita mungkin terjerumus dalam dosa pula sebenarnya, iaitu kita menyampaikan benda yang Nabi tidak kata sebenarnya. Itu tidak hadis pun. Nabi ni, apatah lagi Nabi ni, dia bila kata-kata Nabi ataupun kita panggil hadis lah, ikrar Nabi, perbuatan Nabi ini dia berkait dengan agama. Bila siapa benda yang tidak sepatutnya, yang tidak berkait dengan Nabi, kita kata dia adalah daripada berpunca daripada Nabi, maka rosaklah. Bukan Nabi saja, akan jadi dia akan pergi pula kepada Tuhan lah. Akhir sekali Tuhan pun akan jadi tak betul juga. Sebab Nabi ni memang apa-apa yang keluar daripada dia adalah wahyu daripada Tuhan tu. Maka kita akan anggap akhir sekali Tuhan yang salah. Sedangkan benda tu tak ada kaitan pun dengan Nabi, tapi kerana dia dikaitkan dengan cara yang salah tadi lah, sebab minat sangat Nabi, maka terlepas habis jadilah dia ni dikaitkan dengan Nabi. Kita kata hak Nabi tu. Orang kata-kata orang biasa pun kalau dia tak kata dah, benda yang dia tak sebut tapi kita kata dia sebut, dia marah kan. Orang biasa tu dia pun akan marah. Apa sebut benda hak saya tak pernah royak lagu ni. Bukan saya royak kiri. Walaupun benda tu benda yang molek boleh jadi tu. Tapi dikaitkan dengan nama dia, boleh jadi dia toksik. Dia rasa tidak sepatutnya dia sebut benda tu ni tidak Nabi, ni orang biasa pun dah. Dia serah bersalah kepada Tuhan punya hak sebenar, boleh jadi tu. Orang kaitkan dengan nama dia, benda yang molek tu. Benda bukan dia yang buat, bukan dia yang kata. Tu pun dia toksik. Apatah lagi kalau benda hak salah, benda yang salah dikaitkan pula pada nama dia. Kalau ni kan, kalau dulu dia habis setakat tu lah dah. Setakat dia marah lah ni, dia akan panjang lagi lah. Benda tu boleh jadi akan samai, boleh jadi akan diambil tindakan lah. Benda-benda berkait dengan kata-kata je. Jadi kita tengok di sini ada 5 hadis ke. Hadis yang pertama itu kalau kita perhati, dia mula-mula sekali Imam Bukhari mari daripada Sayyidina Ali. Hadis yang pertama tu daripada Sayyidina Ali. Kenapa Nabi mari daripada Sayyidina Ali? Kenapa Imam Bukhari mari mula-mula tu daripada Sayyidina Ali? Kerana yang paling banyak hadis-hadis maudhu' lah,
hadis-hadis yang direka, yang dibuat-buat, paling banyak sekali orang sandar kepada Sayyidina Ali. Orang kata Sayyidina Ali kata. Ni banyak. Yang tersebarnya lagu tu lah. Sayyidina Ali, lepas tu keluarga dia lah. Daripada Hasan ke Husin ke Jaafar ke, ikutlah. Tapi daripada keluarga Sayyidina Ali, terutamanya siapa dia ni? Kita nampak lalu dah. Hak berahi, hak suka mempergunakan Sayyidina Ali ni kan, biasanya Syiah ni lah. Dia kaitkan dengan Sayyidina Ali lalu. Sayyidina Ali tu ambil mana? Dia kiranya dah mari daripada Nabi lah. Tapi hak riwayat melalui Sayyidina Ali. Sebab tu Imam Bukhari letak mula-mula sekali hadis hak berkenaan dengan berdusta di atas nama Nabi ni. Hadis mula-mula tu Sayyidina Ali sendiri kata. Sayyidina Ali sendiri kata, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijinna. Jangan berdusta atas nama aku. Sayyidina Ali kata, Nabi kata, jangan berdusta atas nama aku. Berdusta atas nama aku maknanya benda yang tidak betul, benda yang kata-kata, ikutlah kata-kata gapo, kata-kata yang molek ke, kata-kata yang tidak molek ke, tetapi letak nama Nabi. Letak nama Nabi atas, dikaitkan dengan Nabi. Itu kita panggil dusta tu lah. La takdzibu alayya. Kerana orang yang berdusta atas nama aku, falyalijinna. Falyalijinna maknanya hendaklah dia masuk neraka. Masuk neraka lah. Kalau kita kan. Di sini dia guna, kalau dalam kaedah ilmu balaghah itu dia panggil di sini insya'iyah lafzan khabariyah ma'nan. Insya'iyah lafzan khabariyah ma'nan. Masuk neraka lah. Maknanya kalau kita terjemah tu, dia akan masuk neraka. Tapi lafaz dia itu dalam bentuk amal suruh, dia kena masuk neraka. Siapa-siapa berdusta atas nama aku, dia masuk neraka lah. Kira-kiranya. Lepas tu dalam kaedah ni dia ada juga yang sebaliknya, iaitu kita panggil khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Ni istilah ilmu balaghah lah ni. Khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan ni maknanya ayat tu ayat cerita. Ayat zahirnya ayat cerita, tetapi sebenarnya dia ada nak suruh ataupun nak larang sesuatu. Sebagai contoh kita kata gapo ayat cerita tu. Sebagai contoh, ada seseorang itu demam lah sebagai itu. Kita berkata kalau saya kalau demam saya makan Panadol Activah sebagai contoh. Saya makan Panadol Activah. Jadi royak tu macam royak cerita kan, tapi sebenarnya nak suruh dia makan lah dah. Nak suruh dia makan Panadol lah. Tapi kita dalam bentuk kata, dalam bentuk royak cerita. Ni kalau sesemua lagu ni kalau mak saya ni dia makan Piriton jadi. Tu tu. Royak tu macam royak cerita dah. Tapi sebenarnya nak suruh makan Piriton lah tu. Piriton tu apa tahu tak? Ubah sesemua. Cik ya. Makan hot tu kan. Apa ni ngatuk ngoti lah. Piriton. Pakai nak tidur selalu. Piriton ni. Kalau dulu kita pun tak kenal Piriton. Tua-tua ni baru kenal Piriton. Dulu ingat gitulah. Kalau semua lah. Minum air suai lagu tu je. Tetapi ni Piriton tu. Ada kenal ada Piriton. Bawa informasi banyak dah sekali dah. Okey. Jadi itulah nama dah. Royak macam kita royak cerita tapi sebenarnya nak suruh makan. Ubat tu. Hak ni sebaliknya hak ni. Dia kena masuk neraka. Siapa-siapa berdusta atas nama aku masuk neraka dia. Dia masuk neraka ni. Siapa berdusta dia masuk neraka. Kalau bahasa Kelantan gitu lah dah. Sedap sikit bunyi. Okey. Itu hadis yang ke-100 ni. Hadis daripada Sayyidina Ali. Seterusnya kita tengok pula hadis yang seterusnya, hadis yang ke-107. Okey, hadis yang ke-107 ini daripada Zubair. Zubair mana ni? Zubair bin Al-Awwam tu lah. Sahabat besar tu. Daripada anak dia Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayah dia iaitu Zubair. Jadi cerita hadis ni secara ringkas, kita tidak masuk hadis lagi. Tapi secara ringkasnya nak royak dalam hadis ni Abdullah tadi tu, Ibnu Zubair tu dia macam tanya ayah dia lah.
Macam dia kata saya ni dengar cerita ayah ni orang yang antara orang yang awal-awal lah kira tu. Antara ayah ni orang yang awal masuk Islam. Lepas tu ayah ni juga kalau ada apa-apa majlis lah, kira-kiranya akan ada lah. Ada majlis yang sepatutnya ada, ayah ni memang tak terkecuali. Memang ada semua. Dalam majlis bersama Nabi, kira-kiranya tak pisah lah dengan Nabi ni. Zubair ni tak berpisah dengan Nabi. Tidaklah sampai ke dalam rumah tu. Tapi dalam majlis-majlis lah. Dia akan ada. Tetapi walaupun duduk sekali dengan Nabi, Zubair ni tak banyak. Dia riwayat hadis. Apa gitu? Apa ayah ni riwayat sikit daripada Nabi. Walaupun tak rajin pisah dengan Nabi. Hanya gitu. Jadi Zubair ni jawab, dia kata tak ada lain lah. Sebab saya pernah dengar Nabi kata, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia hendaklah sedia ke tempat dia di neraka. Jadi Zubair ni, dia takut waktu. Takut kepada sabda Nabi itu, takut jadi ayatnya cemak para sahabat ni. Dia tidak mudah-mudah nak cerita hadis. Walaupun duduk sekali dah tu, orang yang peringkat awal lagi. Kalau nak kira dia nak riwayat hadis, banyak benar. Dia nak riwayat dah, Zubair ni. Tapi tidak. Walaupun duduk sekali. Sebab bagi dia benda ni berat. Benda berat ni, bila disebut masuk neraka ni berat bagi para sahabat. Takut jadi. Walaupun kita kata tak sengaja, tapi boleh berlaku. Dengan tak sengaja. Bukan kita berniat ada, tapi boleh jadi tak serupa dengan hak Nabi tu. Sebagai contoh kita kata tidur. Nabi kata tidur, kita kata baring. Boleh jadi lain dah tu. Tidur dengan baring tu. Tidur boleh jadi tidur, tak khabar ada. Baring tak mesti tidur dah. Baring. Takut tak serupa dengan hak Nabi tu. Soal lagi kita kata beradu, tak beradu. Beradu ni boleh jadi tidur juga dah. Boleh jadi tidak tidur. Rehat saja dah. Berehat. Itu beradu tu. Tak baring pun, duduk cukup dah. Berehat. Itu pun termasuk dalam beradu. Tetapi kalau kita tengok tidak, makna dia lain-lain. Walaupun zahir dia nampak macam serupa, tapi boleh jadi memberi makna yang berlainan. Jadi bila lagu tu dia tak sih, bagi dia benda ni berat. Bila sebut pasal neraka ni berat. Jadi itu hadis yang kedua. Yang pertama daripada Sayyidina Ali, yang kedua daripada Ibnu Zubair tadi. Seterusnya hadis yang ketiga, hadis yang ke-108. Ni riwayat daripada Anas pula. Riwayat daripada Anas ni, cerita dia Anas ni pun orang antara yang banyak juga riwayat hadis. Cumanya masa sahabat lama lagi pada ketika tu, sahabat hidup lagi. Masa tu dia tak riwayat banyak hadis. Anas ni memang terkenal sikit-sikit daripada Anas. Sikit-sikit daripada Anas hadis. Kalau biasa kita dengar cerita-cerita hadis ni memang lagu tu lah. Itu biasanya Abu Hurairah seorang lagi dah. Nama dia ni ada semua kalau riwayat hadis. Sebelum daripada tu sebenarnya Anas ni dia riwayat sikit saja hadis. Tapi setelah sahabat makin berkurang, jadi dia terpaksa lah bagi dia ni tanggungjawab dia menyebarkan hadis. Pada tu barulah dia riwayatkan hadis-hadis. Sebelum daripada tu tidak. Jadi di situ dia kata la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira. Menghalang aku daripada aku ni menceritakan banyak hadis. Sebab hadis ni lah. Sebab Nabi raya, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang sengaja mereka hadis atas nama aku, maka dia bererti dia menyediakan tempat dia di neraka. Dia takut hadis ni juga. Anas yang banyak meriwayatkan hadis, mainnya banyak ni kita kata tu. Mainnya banyak-banyak ni boleh jadilah. Kita kata ada yang salah atau tersasu kok dan sebagainya. Jadi sebab itu dia dia menahan diri dia lah daripada meriwayatkan banyak hadis lagi. Dia banyak lagi. Anas ni hadis dia banyak lagi daripada
ada learn ni. Itulah dia beringat. Kalau sebelum daripada ni, Zubair itu sikit pun tak sih dah. Sikit pun tak sih riwayat. Apa takut tak suruh apa. Anas ni banyak pun tak sih juga. Takut jadi salah, jadi pemain banyak ni ke dah. Jadi terlepas lah. Ada yang terlepas, ada yang tak betul. Okey, itu kita tengok hadis yang ketiga dah. Seterusnya hadis yang keempat, hadis yang ke-109. Dalam kitab tu ada nombor kan? Ada nombor 109 kan? Hadis yang ke-109 ni daripada Umamah, daripada Salamah. Ni pula yang ke-109 ni berkenaan dengan, kalau kita perhati, may yaqul alayya malam aku. Nabi kata siapa-siapa yang kata benda yang aku tidak kata. Ini lebih lagi kepada kata-kata. Sebelum daripada ni hadis saja. Hadis. Siapa-siapa yang berdusta atas nama aku. Atas nama aku ni, berdusta atas nama aku ni, maknanya hadis lah. Hadis ni boleh jadi dalam bentuk kata-kata. Boleh jadi dalam bentuk af'al kita panggil, dalam bentuk perbuatan Nabi. Itu juga hadis kita panggil. Boleh jadi juga dalam bentuk ikrar, pengakuan Nabi. Nabi akui, Nabi tak kata gapo, ataupun Nabi royak betul ke, Nabi kata ya ledah begitu, itu kita panggil ikrar, pengakuan daripada Nabi. Tapi di sini hak Salamah ni hak kata-kata, dia khususnya kata-kata, sebab yang banyak berlaku hadis-hadis maudhu gapo hak orang reka ni ialah dalam bentuk kata-kata ni. Banyak orang kata Nabi kata gitu, Nabi kata gini. Benda tak tahu lagi betul ke tidak dah. Tapi Nabi kata. Oh tu paling banyak benda yang berlaku. Okey, itu yang hadis yang ke-109. Seterusnya hadis yang terakhir. Yang terakhir iaitu hadis yang ke-110 daripada Abu Hurairah. Hadis daripada Abu Hurairah ni berkenaan dengan mimpi. Mimpi di sini Nabi kata la tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Jangan kamu namakan Nabi suruh namakan dengan, maknanya kalau nak beri nama dengan nama Muhammad ke Ahmad ke boleh. Tasammu bismi wala taktanu bikunyati, tapi janganlah kunyah aku. Kunyah dia maknanya kalau Nabi Abul Qasim gitu. Anak dia nama Qasim tu dah. Abul Qasim tu kunyah dia, gelaran orang Arab biasalah. Kalau anak dia nama Muhammad, Abu Muhammad. Anak dia nama Fatimah, Abu Fatimah. Orang Arab ada, tapi Nabi ni Abul Qasim. Dia kata tak usah lah. Lagu tu. Kalau nama aku boleh. Lepas tu, siapa-siapa yang melihat aku di dalam mimpi, hadis yang ke-110 tu, melihat aku di dalam mimpi, maknanya siapa-siapa yang bermimpi. Mimpi Nabi lah. Kita kata mimpi dengan mimpi Nabi, mimpi jumpa Nabi. Fa inna syaitan la yatamathalu fi surati. Syaitan ni tak boleh berupa dengan rupa aku. Siapa-siapa yang mimpi jumpa aku, maka dia jumpa aku dah. Dia kiranya betul dah tu. Dia jumpa aku sungguh. Dia mimpi aku sungguh dah. Kerana syaitan tak boleh jumpa, tak boleh berupa dengan rupa aku. Nabi ni syaitan tak boleh rupa. Ulama kata syaitan ni dia boleh rupa dengan rupa siapa-siapa pun. Rupa mak kita, ayah kita boleh jadi dah. Masa kita mimpi tu, kita mimpi ayah kita, sebenarnya syaitan. Boleh jadi. Mimpi nenek kita, sebenarnya tu syaitan. Rupa dah. Adalah dia nak gapo-gapo ikutlah. Dan syaitan ni tentu dah lah. Benda yang tak molek dah kira-kiranya dah. Dia nak benda yang tak molek dah. Dia kita kata dia ada nak nasihat. Syaitan berupa dengan rupa nenek kita, ada nak nasihat kita. Dia ada di sebalik daripada tu, ada lah tu. Benda-benda yang tak molek nak gapo tu ada. Dia ajar gapo-gapo kita kata. Kalau syaitan ni tu. Tapi syaitan ni kira-kiranya tak ada lah. Tidak benda molek ni tidak syaitan. Tapi kalau dia berupa dengan rupa Nabi, kita mimpi kita nampak Nabi. Nabi dalam bentuk yang lagu mana, boleh jadi macam-macam lah. Boleh jadi kita nampak Nabi. Ada apa ni? Ulama Rashid Ahmad Gangohi. Rashid Ahmad Gangohi ni siapa? Dialah pengarah kitab tu. Lami'ud Darari berkenaan ni. Dalam itu banyak lah. Al-Abu Wat-Tarajim Sahih Bukhari ni dah 10 jilid. 10
10 jilid tu hasil daripada syarah dia lah, syarah Rashid Ahmad ni dan Darari. Asalnya dia ngajar gitu, tapi anak murid dia Maulana Yahya, ayah kepada Maulana Zakaria, dia buat kot dalam bahasa Arab. Asalnya dia ngajar dalam bahasa Urdu. Lami Darari tu dalam bahasa Urdu ngajar, tapi anak murid dia buat dalam bahasa Arab. Darari London itulah hasil daripada syarah dia lah, Rashid Ahmad. Rashid Ahmad ni dia pernah mimpi Nabi pakai topi. Nabi mana lagi pakai topi tu? Tapi dia pernah mimpi gitulah. Mimpi Nabi pakai topi. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan orang Islam ni pada satu ketika dia akan pakai topi. Kan dia sungguh. Dia akan terikut-ikut dengan apa ni, budaya-budaya lain. Tapi nak ayatnya benda tu ada lah tu. Isyarat kepada gapo-gapo tu ada. Imam Bukhari sebelum daripada dia buat Bukhari lagi dah. Sebelum daripada dia buat Sahih Bukhari lagi, dia mimpi Nabi ni kena urun lalak. Kena urun ke lalak kan. Dia pergilah duk halau lalak tu. Pergi duk tebah lalak. Dia kita kata dah. Gambar puasa dah tebah. Tampar lalak tu lah. Dia lah. Apa ni? Menghalau lalak tu. Lepas tu dia pun ceritalah kepada Tuk Guru dia, Ishaq Rahawah dan juga Imam Ahmad. Apa maksud gitu tu dah. Jadi Tuk Guru dia kata, kamu ni akan apa ni? Kamu akan menjaga Nabi lah. Iaitu menjaga sunnah-sunnah Nabi. Dan memang betul pun kalau kita tengok dah. Imam Bukhari pada tu buat kitab Bukhari ni. Ada isyarat-isyarat tu. Cumanya di sini nak ayat mimpi walaupun bermimpi. Tapi kalau kita royak, kita mimpi Nabi sikit-sikit. Tak boleh juga. Kalau tak di, dalam sedar tak kita kata Nabi kata. Dia tak boleh. Tepat dia ni aku. Lepas kali kita mimpi lah kan. Aku mimpi aku jumpa Nabi. Padahal tidak pun dah. Nabi kata ke aku gini. Nabi ajar aku selawat gini. Sedangkan kita tak mimpi pun. Itu juga sebenarnya termasuk di dalam menyediakan tempat mengaku juga. Dosa juga lah gitu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dosa juga. Dosa pula ni dosa besar ni. Apa kita kata dosa besar? Sebab ada ancaman neraka tu. Dia sebut neraka. Kena sedia tempat dalam neraka. Masuk neraka lah. Apa siapa yang berdusta atas nama aku, tak kira dalam bentuk mimpi sekali pun. Kita kata kita mimpi dengan Nabi, mimpi jumpa Nabi, mimpi nampak Nabi sikit-sikit, itu dosa besar juga. Jadi di sini Imam Bukhari nak royak daripada start daripada hadis-hadis sikit ke, hadis banyak ke, hadis berupa ucapan ke, berupa kata-kata, berupa ikrar, mimpi sekalipun, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi. Kalau kita letak atas nama Nabi, maka dosa besar berlaku. Masuk neraka berlaku. Sehingga kan Imamul Haramain, tu guru kepada Imam Ghazali tu, dia kata, siapa jadi ni kapi. Pala ke mana? Dia kena tobat semula. Kena tobat, kena tarik balik semula. Kata-kata dia tadi tu, lagu tu. Orang yang berdusta, orang yang buat hadis maudhu ni lah. Kita kata sandar kepada Nabi, maka dia jadi kafir. Dia lah kata dah. Siapa setara tu. Tetapi semua ulama kata tidak nafikan dosa besar tu memang semua. Sepakat ulama. Atau gitulah. Berdusta atas nama Nabi. Jadi itu 5 hadis. Kita nampak sini, Imam Bukhari nak tutup lah tu. Semua pintu. Semua punca yang boleh punca yang menyebabkan kita ni jadi memilih ataupun berdusta atas nama Nabi, tutuplah. Tak boleh langsung dikaitkan dengan nama Nabi. Jadi di sini kita tengok, saya tidak nak baca satu-satu dah. Kita tengok pada nota muka surat 277. Muka surat 277 disebutkan di sini ada beberapa punca lah. Apa orang tadi membuat hadis maudhu ni? Kenapa orang itu sampai jadi buat hadis maudhu ni? Ada beberapa sebab lah. Di sini disebut sampai 14 ada. 14 sebab.
Ini kita sebut secara ringkas lah. Kalau detail boleh baca sendiri. Yang pertama sekali, kenapa orang buat hadis maudhu' ataupun letak nama Nabi, kaitkan dengan nama Nabi, kerana nak suruh kata-kata dia tu jadi laku. Nak suruh orang terima kata-kata dia. Nak suruh kata-kata dia tu jadi berharga. Kalau setakat kita kata, katanya daripada kata-kata ni daripada Ahmad lah. Siapa dia? Mak mana ni dah? Orang tak kenal dah. Tapi kalau kita kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi ni, orang pun jadi ambil berat lah. Ni Nabi kata ni lagu ni. Orang jadi ambil perhatian. Jadi berharga lah. Lakulah kata-kata. Kalau kita sebut nama Nabi. Tapi tak adalah, kena ingat. Laku pun neraka lah. Tempat dia lah. Tapi biasanya gitulah. Ini yang pertama, nak suruh laku kata-kata tu. Kalau kita sebut hamka kata, itu pun lain dah. Lain dah. Tapi gana-gana pun, kalau kita sebut nama hamka, sebenarnya hamka tidak kata. Marah juga tuai dia. Kalau tuai dia hidup lagi tu, tuai dia hidup lagi, dia marah. Boleh jadi. Apa kaitkan dengan dia? Dia tak pernah kata. Itu pun laku dah. Tapi boleh jadi orang luar tak kenal siapa hamka. Orang Melayu lah kenal kan. Tapi kalau kita kata Nabi kata, ini semua orang kenal. Tak kira. Orang asal dia Islam. Bila sebut Nabi kata, tak tahu belakang. Ini adalah kata-kata yang berharga ataupun satu benda yang berharga. Bila sebut Nabi kata. Jadi dia tetap nama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok sini, untuk menyatakan kelebihan sesuatu perkara. Nak menyatakan kelebihan apa? Kalau kita sebut saja kelebihan, kalau tak ada orang yang kita sebut berautoriti tu, orang lain ni tak percaya. Tak dipakai mana tu. Siapa royak benda ni? Buah kelapa adalah buah yang paling apa ni ada berzak gini tu. Siapa dia royak? Lain ni kalau Google royak pun orang tak percaya mana tu. Lain ni. Kena royak siapa dia kata tu. Apa dah? Nak suruh laku benda tu ya. Nak menyatakan kelebihan sesuatu benda tu, akhir sekali dia kena sandar kepada orang yang paling hebat lah. Contohnya kita ada kepentingan ke apa, kitanya jual wanyu tu. Jual wanyu. Buah kelapa lah. Buah kelapa. Jadi nak menyatakan kelebihan buah kelapa, maka kita pun sandar kepada Nabi. Nabi pernah kata, buah kelapa ni khasiat dia gini. Siapa ada buah kelapa dalam rumah dia, maka jin tak masuk, syaitan tak masuk, sebagai contoh dah. Kalau kita kata tu bomoh kata, mungkin orang tak percaya mana dah. Tapi kalau kata Nabi kata laku, laku. Buah kelapa tu, buahnya tu laku lalu. Semua setiap rumah akan ada tu. Buahnya dalam rumah dia. Tu menyatakan lebih. Ada juga lagu tu. Maka dia nak akan buat reka hadis maudhu' ni. Reka lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok orang yang mereka hadis tadi, orang yang buat hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni kita kata reka lah. Mereka hadis maknanya dia buat hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang direka-reka, yang diciptakan, yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Nabi. Itu. Yang ketiga, boleh jadi niat orang yang buat hadis tu molek tu. Niat dia molek, tetapi cara dia tak, niat dia molek. Sebagai contoh, kita kata nampak orang malas ngaji Quran tu, kita buat hadis. Reka hadis dia menunjukkan kelebihan ngaji Quran. Sebagai contoh. Ada kelebihan baca Quran itu sudah ada dah. Tapi kita reka lebih lagi. Tak ada dah. Tak cukup dengan hak ada dah. Jadi satu huruf tu sama dengan 10 dah pahala dah. 10 tu dah final hasanah bi asyri amsalihah tu kan ada dah. 10 pula diganda lagi. Berganda-ganda lagi. Tak padat dengan waktu. Kenapa orang tak boleh juga baca Quran? Kita kena tambahlah. Tambah gabriah kita kata. Tambahlah. Apa-apa saja dok. Siapa-siapa baca Quran, bukan ingat apa, baca saja. Setiap huruf tu jadi satu huruf seorang penemih dalam Facebook. Sebagai contoh dok. Nak suruh ni. Nak suruh semangat orang baca Quran itu. Satu huruf satu penemih.
Baca surah Qul Huwallah ni pula satu huruf dia 100 penerbit sebagai contoh. Baca Yasin pula satu huruf 1000. Ni nak suruh orang suka ni. Niat dia molek dah. Niat dia nak suruh orang ngaji Quran. Ni cara tak kena. Lagu tu pun termasuk di dalam reka hadis atas nama Nabi ya. Sudah kita nak ayat siapa kata? Kita nak kata siapa? Kali kita kata satu huruf, satu penemir, siapa dia kata? Syekh mana-mana kata. Boleh jadi tak laku benda tu. Adalah seorang wali tu mimpi. Dia mimpi baca satu huruf ni satu penemir dalam kubur. Tak laku. Kecuali kalau dia kata Nabi kata. Tapi itulah nak suruh orang rajin semaya. Pun lagu tu juga nampak malas semaya nampak. Walaupun kita kata banyak dah hadis tak, tapi boleh jadi tidak. Kita kata pahala kok disebut-sebut tu dunia dan segala isinya tak padan lagi. Tak cukup lagi kita beri benda lain. Dunia dan segala isinya pahala ni orang tak nampak. Kita nak buat kan? Nak suruh orang nampak. Kita kata dia ni terselamat daripada orang curi sebagai contoh. Orang tak akan curi. Barang dia, pitih dia orang nampak lalu atas dunia ni. Kita banyak lagu tu. Siapa yang jaga semaya asal, keluarga dia akan sejahtera. Anak beranak dia. Okey. Keluarga dia tak akan kena demam sebagai contoh. Jelas benda nampak boleh rasa lalu atas dunia ni. Kita rekod lah. Macam-macam. Jadi, niat molek tak tersihwi orang tinggal semaya asal. Rekod hadis. Itu juga termasuk di dalam inilah. Larangan Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat ada juga golongan yang salah dia salah hadis Nabi ni. Hadis Nabi ni lah banyak-banyak kita baca ni. Man kadzaba alayya. Siapa yang berdusta atas nama aku. Allah tu dia takwil dengan ala lil madarrah. Ala lil madarrah maknanya siapa yang berdusta kalau memburukkan nama Nabi, jadi teruk Nabi, kalau lagu tu tak boleh. Tapi kalau berdusta untuk kebaikan Nabi, jadi nampak molek Nabi, jadi molek agama, orang jadi semakin kuat beragama. Kalau berdusta gitu tak apa. Buh nama Nabi nak suruh orang sayang kepada agama. Kalau lagu tu tak apa dia kata. Sebab dia salah faham Nabi lah. Allah tadi. Tak bolehnya man kadzaba 'alan nabi tak boleh. Tapi kalau man kadzaba lin nabi tak apa. Bagi dia. Man kadzaba lin nabi. Tak bolehnya man kadzaba 'alan nabi. Siapa yang berdusta jadi buruk nama nabi tu tak boleh. Jadi buruk agama itu memanglah masuk neraka. Tapi siapa yang berdusta atas nama nabi tapi jadi molek nabi. Agama jadi molek sebagai contoh. Tapi tak akan gitu lah. Dia tak akan berlaku. Kalau dia menipu kak, dia akan jadi teruk agama. Walaupun zahir dia nampak macam molek tu. Dia kerana dia salah faham. Hadis Nabi. Itu yang keempat. Ada juga lagu tu. Yang kelima. Nombor 5 tu. Yang kelima. Kok suka juga buat hadis maudhu ini adalah pengliput lara ataupun kita panggil tukar cerita lah. Tukar cerita. Dia ni sukalah benda-benda yang pelik-pelik. Kalau cerita benda-benda yang biasa, siapa dia nak dengar? Kita kata tu. Tak ada orang nak dengar. Cerita, dia nak cerita tapi cerita biasa. Cerita dia. Tak ada siapa nak tengok. Kita kata tu. Dia mesti benda yang pelik. Sebagai contoh kita tengok ke apa? Tengok cerita. Dia mesti benda yang tak masuk akal. Tu barulah orang panggil cerita. Kenapa tak? Seorang boleh lawan 50 orang. Tembok tak kena. Tembok tu tak kena. Baru cerita dah. Sekali kena tembok mati lalu dah. Tak jadi cerita dah lah. Dia cerita ni susah mana pun dia lepas macam tu. Benda yang pelik-pelik. Orang lain tak terfikir nak buat dia boleh. Dia biasa je dia. Benda tu orang lain tak lepas, dia lepas. Orang lain nak lintah polis ni dah. Punya berpeluh. Memang tak lepas lah boleh kata polis. Dia biasa. Lepas cerita tu. Cerita. Lalu kat selama depan polis dah. Tak rajin kena. Polis itu cerita. Tapi gana-gana pun dia kena pelik kan. Kena pelik. Adalah dia nyaman macam-macam tapi lepas semua. Okey. Jadi tu cerita. Ini juga dia buat
Kok pelik-pelik. Maka dia sandar kepada Nabi lah. Kalau cerita semata-mata cerita tu, tak tahu tidak berkait dengan siapa-siapa, itu boleh jadi tak apa lagi tu. Diharuskan lagi cerita siapa, kita kata cerita sang kancing ko, cerita anjing dengan bayi-bayi ko, walaupun belum tentu lagi ada cerita tu tu, tetapi diharuskan lagi lah dalam bab mendidik. Tetapi kalau dia kait dengan Nabi ni, tak boleh lah. Seterusnya nombor 6, yang keenam ialah orang-orang zuhud ni. Dia hadis-hadis maudhu ini dia banyak melalui demo-demo ni. Orang-orang zuhud, orang-orang sufi. Ni juga banyak melalui demo-demo ni. Kenapa? Sebab dia ni ahli-ahli sufi ni dia tak kisah sangat pasal riwayat-riwayat hadis ke apa ni. Dia penting dia nak amal. Tidak penting dia nak amal. Penting dia asal dia rasa benda ni molek. Orang jadi lebih tinggal dunia, orang lebih dekat dengan Tuhan. Bagi dia tak apa, dia tak ambil berat mana ahli-ahli sufi. Dan dia ni biasanya orang-orang sufi ni orang-orang baik lah. Orang baik ni dia mudah percaya orang dah. Kalau orang royak tu yalah lah. Betul dah tu dia tu. Orang-orang baik, ahli sufi, orang-orang zuhud. Ni bukan orang alim ni. Ahli-ahli ibadat. Gapo tu. Dia cara ibadat dia tak kira dah dunia luar ni lagu mana, orang nak tipu kok, orang nak merosok ke agama kok. Dia tak cara dah. Yang penting kita dekat dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan jaga kita. Dia kira gitu. Tak boleh juga. Jadi melalui demo-demo hadis-hadis maudhu ini tersebar. Kan kita tengok banyak lah daripada sufi-sufi tu. Guru-guru sufi ke apa macam-macam lah. Ngatik zikir-zikir dia. Zikir dia tu akhir-akhir sekali sampailah kepada biasanya kepada Syekh Qadir Jailani lah, kepada imam-imam Syiah akhir sekali kalau kita perhati tu. Zikir-zikir dia tu sampai kepada imam Syiah dulu lagi, Imam Bukhari itu Sayyidina Ali sendiri ambil kata-kata Nabi tu, man kadzaba alayya. Yang seterusnya nombor 7, yang ketujuh, riwayat orang ni orang yang molek, tetapi riwayat dia tu diambil pada ketika dia ni fikiran dia sudah bercelaru ke, pada ketika dia sudah nyanyuk, dia ambil dan disebar ke hok tu lah. Pada ketika dia ni tak sihat dah, pada ketika dia waras molek ada juga, tetapi pada ketika dia tak waras pun ada dan tersebar hok tu. Jadi itu juga boleh berlaku pendustaan di atas nama Nabi juga. Kira-kiranya macam kita anggap Nabi kata, padahal dia kata tu pula masa ketika dia tidak waras mana sebagai contoh. Pada ketika dia tidak sedar. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis maudhu ini juga mari daripada orang alim. Orang alim tetapi macam mana boleh mari daripada dia? Kerana dia ni tersalah. Mungkin kita boleh tengok banyak juga benda-benda ni bila kita belajar hadis, mari daripada orang kalau nak kira tak sepatutnya lah mari daripada dia, tapi kerana dia ni tidak lari daripada kesalahan. Sebagaimana semua orang lah adalah dia tersilap, maka kita anggap dia tu sebagai orang yang boleh dipercayai, maka kita terima benda tu. Orang alim ni pula bila ditegur, dia tak betul. Dia tidak mahu memperbetulkan apa sebab boleh jadi kerana ego dia ke. Kerana dia memang kerah dia lah. Dia tak betul. Dia berkerah tak sini. Tidak mahu memperbetulkan kesalahan dia tu. Orang alim. Yang ke-9. Yang ke-9 memang hadis maudhu ini mari daripada orang-orang zindik, kita panggil. Orang zindik ni maknanya orang yang memang sengaja dia ni nak merosok ke agama. Sengaja. Dia tengok kitab ni. Kalau masa dulu kat kitab kita kata tulis tangan lah. Tulis tangan. Jadi kawan ni tidur ni. Kita kata tak, tidur ni tak tahu gimana ni dia ambil salih je pun tulis. Tambah. Dalam riwayat dalam kitab kawan tu, dia tulis akhir-akhir tulis kawan tu lah. Tulis tambah. Memang tujuan dia nak bunuh agama.
Niat dia lagu tu dah. Niat jahat dah dia. Dia tambah lagi tambah. Jadi tuai asal dia mungkin tak rasa ada sebab banyak hadis-hadis tu. Dan bila banyak hadis juga dia ijazah ataupun dia bagi. Ijazah ni kita kata bagi satu buku tu dah. Ijazahkan kepada anak-anak murid dia untuk nak riwayatkan hadis. Hadis dia tu, kitab dia tu. Maka anak murid dia dah pula sebar. Padahal dalam kitab dia tu sudah ada dah. Orang tambah. Memang berlaku lagu tu. Kalau zaman lon ni mungkin bahaya sikit dah sudah tulis dah. Nak kena cetak lah pula kita kata dah tulisan dia pun boleh lagi. Kalau cetak ke lain boleh jadi. Kita tengok hadis ni ada, hadis cetak ke sebelum ni tak ada. Hadis tu. Maknanya ada tambahan lah tu. Kita kata dah, tapi siapa dia nak pasal kan? Benda banyak. Kalau sikit-sikit dalam 1000 naskah ni dia pun tambah dah. 3 hadis dia. Baca tak keseluruhnya tambah 3 pun sama dia nak pasal. Tambah sikit-sikit gitu je. Boleh kata tak ada orang pasal lah. Kalau ni. Tapi mungkin ada teknologi lebih canggih lagi ke boleh kesel kalau kita kata tak tambah hok sebelum daripada ni tak ada. Boleh jadilah. Kalau dunia semakin canggih. Tapi kalau dulu payahlah kita kata dah. Nak tambah tu juga. Kecuali dia hok tak baik lagi dah dia curi. Dia copy tambah. Paste hok apa ni? Dalam hok asal dia tu dah. Pas cetak dengan hok tambah tu. Dia sudah tambah tu. Curi komputer kawet tu kau dah. Curi masuk. Kalau ni kita kata godam lah dah. Godam kau ceroboh komputer tu. Benda yang tidak mustahil berlaku dah. Ceroboh tu masuk tambah kan. Dalam benda-benda yang dia tidak tulis. Boleh berlaku benda tu. Maka cetaklah sekali dengan dia tambah. Boleh ke tak gitu? Boleh berlaku. Kalau zaman dulu tulis. Zaman ni tambah lagu tu. Yang seterusnya nombor 10. Ada juga orang ni jadi siapa reka hadis ataupun membuat hadis untuk kerana nak bela mazhab dia ataupun nak menguatkan ajaran dia lah. Ajaran gapo dia bawa maka dia nak menguatkan ajaran dia. Mazhab dia, parti dia sebagai contoh. Saya sendiri pernah dengar dulu tapi saya tak ingat. Masa kecil-kecil dulu memang kita suka dengar ceramah. Kita suka dengar ceramah. Ceramah tu tak tahu, tak ingat ada nama gapo dah. Memang dia ada sebut lah, tapi yang saya ingat dia kata bi hizbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hizbi Rasulillah ni ai bi hizbi pas. Dia ai bi hizbi pas. Waktu memang saya ingat. Siapa lagi? Masa tu keset. Dalam cuma saya tak ingat siapa dia. Kecek ai bi hizbi pas. Dia bi hizbi Rasul, dia ada sebut bi hizbi Rasulillah. Lepas tu ai bi hizbi pas, iaitu parti Pah. Hizbi parti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni iaitu parti Nabi. Dia tak ambil lah Hizbi Pah tu, tapi ada benda tu. Tak ingat siapa lon ni. Cuma tak tahulah siapa dia hak kecek gitu tu dah. Itu salah satu tu dah. Benda nak menyokong parti dia. Sehingga sanggup menyebut parti Nabi, parti Pah. Parti Pah tu parti Nabi lah. Itu yang ke-11. Yang ke-12. Yang ke-12 ini kata-kata hikmah ataupun apa? Kata-kata yang molek-molek lah. Kata-kata yang molek-molek. Hikmah ada ke dia lagi? Mutiara kata ke? Dia jumpa mana-mana mutiara kata dia pun letak sana. Buh sana depan dia. An Abdullah an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubuh anak daripada dia. Asalnya kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah tu ikutlah siapa dia kata. Aristotle ke kata Shakespeare ke. Asalnya Shakespeare ya ada. Ahli falsafah orang putih ni tak, tapi dia buh sanak daripada dia tu. Buh sanak lepas tu siapa pada Nabi. Maka jadilah hadis palsu. Ini misalnya lagu tu. Jodoh juga. Bos anak nak suruh kuat lah lagi. Nak suruh jadi naik tarah. Daripada kata-kata hikmah. Hamka kata, naik jadi Nabi satu. Aristotle kata jadi Nabi satu. Maka tersebarlah dia tu. Ada sanak tu. Jadilah sebagai hadis. Itu yang ke-12.
Sebenarnya ada tambahan lagi dah. Oh, ni saya guna nota sebelum daripada ni. Ada 14 sampai kepada 14. Ni kena tengok nota yang nota baru. Nota hok saya ni nota hok sebelum daripada ni setakat 12 saja. Nota baru tu dia ada tambah lagi. Tengok dari nota baru hok apa ni dimasukkan dalam grup tu. Nota baru ada tambah lagi. Yang ke-13. Direka hadis juga untuk tujuan dunia lah. Untuk tujuan duniawi. Macam untuk mendekatkan diri kepada pemerintah tu. Kalau kita lah ni kita kata nak mengampu pemerintah, nak bodek pemerintah. Pemerintah tu suka gapo kita kata, suka main berparti gitu. Sebagai contoh tu, suka pegang berparti, maka kita bereka lah hadis-hadis kelebihan pegang berparti. Gini lagi pemerintah tu suka pegang binatang pelik-pelik. Binatang pelik-pelik macam gapo kita kata, macam ular ko, kalau ceking ko, pegang benda-benda yang ni lah. Pegang musang ko sebagai contoh. Pemerintah tu lagu tu je, pas kita lagu mana kita nak mengampu dia ni tu. Maka kita buatlah hadis. Kelebihan apa ni? Memelihara biawak sebagai contoh. Okey. Buatlah rekod. Pada ketika tu maka jadilah adalah hadis kelebihan pegang biawak, kelebihan pegang arnak dan sebagainya. Itu bergantung kepada penguasa tu. Dia suka gapo. Penguasa tu suka kuku bagemah. Maka buatlah kelebihan bagemah ni dah. Siapa-siapa simpan bagemah. Maka terjamin gapo-gapo ikutlah. Terjamin kehidupan dia di dunia di akhirat sebagai contoh tu. Itu boleh. Rekod. Itu yang ke-13 dan yang ke-14. Ini yang terakhir sekali sebab kenapa jadi ada ataupun tersebarnya hadis-hadis maudhu ini sebab kita ada cara orang berdusta atas nama Nabi ni dah. Hadis maudhu ni hadis yang direka ni. Itu berdusta atas nama Nabi tu. Goyak benda yang Nabi tak pernah goyak, kaitkan dengan Nabi benda yang tidak ada kaitan dengan Nabi tu. Ini yang ke-14. Yang terakhir ialah ahli bid'ah. Ini memang dia suka buat hadis-hadis maudhu dan sebagainya tu. Hadis-hadis yang tidak sepatutnya dia tambah-tambah. Nabi nya setakat tu je tapi dia tambah lagi. Sebagai contohnya kita kata gapo. Biasanya dalam zikir-zikir lah. Ada asalnya Allahumma antas salam wa mintas salam lepas pada semaya zikir dah. Tabarak ya zal jalali wal ikram. Setakat tu je. Okey. Tetapi dia tambah lagi. Mintas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata darussalam. Tambah lagi tu. Itu biasanya lagu tu. Ahli bid'ah ni dia suka tambah-tambah. Benda-benda yang tak ada dalam apa ni dalam hadis. Tambahlah kita kata maya jenazah ko. Sebagai contoh Nabi buat setakat dia tapi dia tambah lagi. Dia tambah doa uluk lepas pada tu, lepas hantar ke kubur, buatlah kita kata talqih ke gapo ke uluk dah. Tu. Dan dia carilah hadis-hadis yang boleh jadi sebenarnya tidak hadis pun. Itu ahli bid'ah lah. Kelebihan gapo, kelebihan rejak dan sebagainya dah. Yang mana ulama kata tak ada satu pun dah berkenaan dengan kelebihan. Sungguh menyatakan secara khusus kelebihan rejak tak ada. Tapi dia itulah ahli bid'ah ni biasanya. Gapo dia? Maulud ke sebagai contoh tu ahli bid'ah. Okey. Buat maulud. Cubalah nak cari asar-asar kali tidak hadis pun dah. Asar pun tak apa dah. Nak jumpa hadis mungkin payah dah. Tapi dia cuba cari. Sebab dia nak buat benda dia nak buat tu lah. Sebab apa dia nak buat tu boleh jadi dia nak merosakkan agama pada asar dia hanya gitu. Lalu mari orang kemudian ni yang berniat baik. Dia tak tahu niat asal hok buat tu nak bunuh agama. Mari yang berniat baik dia ingat doa tu agama sebenarnya. Maka dia pun pertahankanlah benda yang hok tak ada asah dia tadi. Okey. Jadi itulah secara umumnya hadis-hadis yang termasuk di bawah tajuk bab yang ke-38 ini. Nampak dah tu secara kasarnya dah Imam Bukhari mari beberapa hadis tu tujuan dia gapo. Jadi
Maksudnya begitulah dulu. Kita untuk kali ini insya-Allah seterusnya kita akan masuk hadis satu persatu secara terperinci lah. Ini secara umum baru. Tu ada gambaran apa ni? Tarjamatul bab itu. Dibuat lagu tu kenapa? Jadi rasanya gitulah dulu dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ringkas ya Ustaz. Sebab kita pernah dengar kebiasaannya orang dah buat selepas solat jemaah fardu tu kan. Dia orang baca hadis lah. Biasanya dia baca koleksi hadis. Kadang-kadang tu dia ambil daripada kitab-kitab, bukan kitab yang masyhur kan. Kitab-kitab koleksi yang biasa-biasa tu. Ada yang dibaca hadis yang mana bertentangan lah dengan hadis-hadis yang wali sahih. Yang pernah kita ikut kelas Maulana lah, mana sahih, mana kita yakin benar lah tu. Tapi macam mana golongan-golongan yang macam ni yang kita yakin yang tu orang baca tu pun mungkin dia tak tahu kedudukan hadis dia sebenarnya. Sebagai contohnya lah, dia membaca hadis tentang fadilat zikir, yang menyatakan zikir tu lebih pahala tu macam pergi jihad, sedangkan ada lagi hadis sahih yang menafikan benda-benda macam tu lah. Jadi macam mana kita nak golongkan, nak letak golongan macam ni? Adakah dia termasuk dalam hadis-hadis seperti ini? Tak macam ni tu. Allah alam. Penangan apa? Okey. Buka kamera. Jadi berkenaan dengan benda ni, kalau orang tu dia baca kitab, kalau dia tak tahu, dia boleh dimaafkan kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, kita duk bincang tadi, orang yang tahu sebenarnya beberapa 14 jenis orang tu, majoritinya orang yang memang sengaja dia buat. Tapi kalau tak sengaja, tak tahu, itu kesilapan kerana tidak tahulah. Dosa juga, dosa dia tidak tahu. Dosa kerana dia tidak belajar. Dikira dosa tu lah. Dosa mengamalkan, dosa menyebarkan hadis yang palsu ini. Kalau orang yang nak menyebar tu, sepatutnya dia kena tahulah benda yang dia sebar tu. Sepatutnya dia kena tahu. Kalau setakat dia sendiri baca, nak amal, boleh jadi dia tak belajar dengan siapa-siapa pun, mungkin waktu dimaafkan lagi. Tetapi kalau dia nak baca kepada orang, dia nak mengajar, sepatutnya dia kena kaji dulu, dia kena selidik dulu hadis-hadis tu sebelum dia sebar. Apatah lagi orang lepas pada tu nak amal, lepas pada dia mengajar tu, orang lain pula nak amalkan kerana dia tadi tu. Kalau terjatuh pada hadis yang boleh jadi tidak kuat, hadis dhaif kalau kita kata hasan li ghairi ko, itu nasib baik. Boleh jadi lagi boleh jadi tak apa lagi. Kalau dalam masalah untuk fadail amal kan, untuk lebih-lebih lah, kalau tidak berkait dengan akidah ke apa, mungkin tak apa lagi. Tetapi kalau dia pergi sampai kepada hadis maudhu dengan kecuaian dia, maka itu dosa juga. Dosa kerana dia cuai di dalam menyebarkan hadis tadi itulah. Boleh jadi dia termasuk di dalam hal ni juga. Kalau kita perhati beberapa hadis tadi kan, sahabat-sahabat tak berani dah nak sebar. Walaupun dia secara langsung dengan Nabi dah, kalau Zubair tu dah. Zubair bin Awam tadi tu secara langsung, tetapi dia tak berani. Takut tak serupa, ada salah sikit-sikit. Tu pun dia tak berani sebab takut termasuk dalam larangan Nabi ni. Apatah lagi kita yang jauh daripada Nabi ni, lebih-lebih lagi lah yang beberapa lapis dah ni dah. Lebih-lebih lagi lah kita kena berhati-hati sebab ni dia berkait dengan Nabi. Benar, dia tak mudah-mudah. Kalau kita bermudah-mudah dan tersebar benda yang maudhu, maka itu kita bertanggungjawab lah kira-kira. Dia tidak suruh kita mengajar sains. Kalau mengajar sains, kalau salah dah, setakat tu je lah, habis dah. Kalau salah pun, lepas tu orang lain pula betul dah. Tapi kalau hadis ni tidak gitu, dia ada ancaman lagu tu. Ada ancaman neraka tadi tu, dosa besar. Kalau sains ke matematik ke salah kita kira dah, maka budak-budak pun jadi salah lah. Mengira habis cerita gitu lah, salah lah.
Kalau hadis ni dia berat lagi. Jadi kepada yang penyebar-penyebar yang membaca kitab gapo tadi tu, dia kena ambil berat lah benda ni sebab dia berkait dengan Nabi. Gitulah. Wallah. Apatah lagi orang yang kalau tadi orang yang sebar, ada orang yang amal pun ada. Yang nak mengamal pun kalau boleh dia kena selidik lah juga. Takut-takut termasuk di dalam hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis maudhu ini maknanya dia kalau setakat dia saja boleh jadilah. Tak tahulah itu antara dia dengan Tuhan lah. Tapi kalau dia pula pergi royak kepada orang lain, tanggungjawab dia pula tu. Sebelum dia nak sebar tu, dia bertanggungjawab. Sebelum dia nak sebar yang dia amal macam tadi tu. Ustaz boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Rashid ni daripada Cikgu Sarara pada baru ni. Tentang inilah tentang topik kita ni. Sikap Zubair bin Awam tu. Sikap berhati-hati. Kalau kita perhatikan dia ada dalam majlis Nabi, selalu ada. Maksudnya memang sahih lah. Tak dengar Ustaz? Tadi Zubair bin Awam tadi kenapa? Ya. Sikap Zubair bin Awam tu berhati-hati. Kalau kita perhatikan dia ada dalam majlis Nabi, maksudnya memang standard kita memang sahih lah pendengarannya tu kan. Dalam keadaan itu pun dia sangat berhati-hati dalam mereka hadis. Kalau banding dengan kita ni rasanya kita ni tak layak lah sampai ke hadis. Kita tak ada dalam majlis Nabi kan, jauh dengan Nabi. Kalau kita banding kita dengan Zubair Awam. Jadi kalau saya berpendirian, saya tak mau sampai ke hadis. Macam mana tu? Walaupun saya jadi sahih daripada Bukhari contohnya. Kerana mengikut pendirian sikap Zubair bin Awam. Itulah soalan saya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau kita learn ni, kita di zaman kita ni rasanya kita boleh, hadis tu sudah agak jelas dah yang mana sahih, yang taraf-taraf dia tu sudah agak jelas dah. Kecuali adalah beberapa yang tidak jelas, tapi hak jelas tu lah kita, kalau kita nak sebar, kalau kita nak amal ke pun, kita amal ke hak jelas tu je lah. Hak tak apa jelas tu kita bagi kepada ni lah orang yang lebih layak untuk selidik ataupun untuk macam mana nak sebar ke dia, nak mengamal ke dia, kita tak payah lagi. Sebab yang sahih, yang jelas sahih, yang jelas betul itu pun sudah sangat banyak dah kalau bagi kita. Kalau yang agak ragu-ragu tu, kalau untuk kita nak belajar lain, berkenaan dengan macam contoh ada kitab siapa dia, Ibn Jauzi tu, Tazkiratul Mawdu'at. Lepas tu kitab Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti pun ada juga kitab berkenaan dengan hadis-hadis maudhu'. Kalau untuk belajar itu tak apa. Untuk belajar memang kita kena boleh tengok kitab-kitab tu. Begitu juga kalau dengan tafsir, kita tengok tafsir, ada tafsir Tabari, tafsir Waqidi sebagai contoh tu. Itu sehingga guru kepada Imam Syafi'i, orang tanya dia lagu mana berkenaan dengan tafsir-tafsir ni. Imam Syafi'i kitab-kitab tafsir Waqidi lah, salah satu sejarah ke ada, ditanya lagu mana. Imam Syafi'i kata timbunan dusta je, timbunan dusta. Al-Kalbi sebagai contoh, Al-Kalbi, Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi tu, kan, itu kalau orang-orang yang tidak belajar itu bahaya tu. Kalau baca kitab dia tu boleh jadi kita percayalah itu benda yang betul. Tapi sebenarnya kalau kita tengok imam-imam yang terdahulu, Imam Ahmad, orang tanya dia lagu mana, dia kata tak usah tengoklah kitab tu, tak usah tengok. Imam Ahmad tak boleh tengok. Muqatil tadi kan, tafsir Muqatil bin Sulaiman tu dah. Muqatil tu itu memang banyak hadis-hadis yang dia kata hadis-hadis yang palsu dalam tu. Tu guru Imam Syafi'i, kalau orang tanya dia lagu mana tafsir Muqatil, dia kata tahu, jangan tengok. Mana agama ni tafsir kitab dia ni, dia kata tanah dalam tanah. Itu kata apa ni, tu guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad tu saya ambil riwayat daripada Muqatil, maknanya ada setengah kitab-kitab ni yang bahaya lah untuk orang awam. Tapi kalau untuk orang ngaji, memang dia kena tengok. Memang kena tengok kitab tu. Jadi kalau orang awam inilah, ada kitab-kitab yang bahaya, boleh jadi itu sebenarnya racun. Nampak macam penawar tapi sebenarnya racun. Nampak macam kitab tafsir tu. Memang dia ulama, orang alim, orang pandai, tapi dalam sesetengah bab tak boleh pakai. Benda tu dia
Begitu juga tafsir Baydawi sebagai contoh. Kitab dia tu tinggi. Tapi kalau bagi orang awal, ada setengah benda yang kita boleh ambil, tapi ada setengah benda yang kita tak boleh ambil. Kita tak boleh pakai mana. Dalam tafsir Baydawi tu sendiri, tapi menjadi rujukan. Kadang-kadang pun menjadi rujukan. Tafsir Baydawi itu. Dan di tempat sekolah kita pun belajar benda tu. Untuk orang yang belajar boleh. Ada setengah-setengah benda bagi orang awam ni boleh amal yang sudah jelas lah. Sudah jelas disepakati, sudah jelas sahih. Gitu. Sebab banyak sangat. Kalau nak kira benda yang sudah jelas, tak habislah. Doa saja pun. Kita kata doa saja. Berbagai-bagai. Doa nak masuk masjid saja, bukan satu ke? Bukan satu. Doa nak masuk masjid. Kita tahu satu ya. Yang sahih. Allah maftahli Abu Rahmatik. Sebenarnya banyak lagi. Doa masuk masjid, keluar masjid. Doa masuk tandah, keluar tandah. Tidur, bangun tidur. Macam-macam. Kok sahih. Tak habis untuk kita nak amal. Jadi kita ambil lah yang sudah jelas disepakati dah. Bagi inilah oleh umum. Tak boleh lagi, tak saya lagi ni. Ya. Tentang kita tafsir tadi tu. Saya ada dengar ceramah cendekiawan lah mengusulkan tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ni macam selalu dilupakan lah, tapi menurut itu dia tafsir yang bagus lah, disandarkan kepada Abdullah Ibn Abbas. Jadi apa pandangan Ustaz lah atau ulama lain tentang tafsir Ar-Razi? Tafsir Ar-Razi lagu mana ya? Tak ingat dah. Dia ada. Tak apa. Okay. Dalam Manahij Mufassirin tafsir Ar-Razi ni ada apa ni, kita kena rujuk kita Manahij je lah. Manahij Mufassirin ada dia royak secara umum berkenaan dengan kitab-kitab tafsir tu. Ada yang sesetengahnya boleh pakai, ada setengahnya tak boleh pakai, ada yang hadis dia saja kita boleh kita tak boleh pakai, benda lain boleh tapi hadis tak boleh. Ada juga benda yang dari sudut bahasa dia, nahwu dia kita boleh ambil, tapi benda lain dari segi akidah dia banyak yang tak betul ada juga. Itu kita kena rujuk kitab Manahij Mufassirin lah. Manahij Mufassirin. Cuma saya tak pasti tafsir Ar-Razi tu Manahij lah. Kita tafsir tu. Tapi kalau Muqatil tu memang banyak. Tafsir Muqatil ke apa tu rujuk ke dia tu. Oleh rujuk kepada kitab tafsir dia tu banyak. Kitab-kitab Waqidi ke apa tadi tu memang banyak. Menjadi rujuk kepada Ibnu Sa'ad ke apa tu. Tabaqat Ibnu Sa'ad tu kan. Ada juga menjadi rujuk ke. Dia rujuk kepada Waqidi tadi lah, kitab-kitab Waqidi. Ada beberapa kitab lah sebenarnya kita tak sebut tadi dah. Beberapa kitab yang memang ulama sudah bagi warning dah berkenaan dengan kalau himpun hadis-hadis maudhu. Dalil dia tu antaranya kitab nama berkaitan dengan wasaya Ali, wasiat Sayyidina Ali. Hak tu banyak juga benda-benda yang tak betul. Hadis-hadis maudhu berkenaan dengan wasiat Sayyidina Ali. Begitu juga Kitabul Arus. Kitabul Arus ni kitab berkaitan dengan ni rumah ni lah, rumah tangga pengantin ni. Nabi ajar Sayyidina Ali lagu mana nak ustubuh gano. Itu banyak benda-benda hadis-hadis yang maudhu, yang direka-reka hadis-hadis palsu kat dalam tu. Banyak. Dia ada kitab-kitab dia pula. Kitab-kitab hadis palsu lah. Yang mana ulama-ulama kalau orang tak mengaji tak boleh lah. Bahayalah benda tu kalau guna dekat main-main. Buruk nama Nabi lah, buruk nama Nabi, buruk nama para sahabat. Tu antaranya. Macam-macam lah Sayyidina Ali royak. Dia sebut ke macam-macam Sayyidina Ali. Nama sebagai contoh tu. Dia sebut nama-nama yang orang hok nama Muhammad, nama Ahmad ni tak masuk neraka. Tak masuk neraka nama Muhammad, nama Ahmad. Pecah-pecah daripada tu lah. Hamid ke Humaid ke tu tak masuk neraka. Ada juga. Ada apa ni? Seorang tu dia tolong, dia menolong Sayyidina Ali masa Sayyidina Ali naik. Ni wasaya Ali ni, wasiat Sayyidina Ali ni tu. Masa Sayyidina Ali naik atas kuda tu, kaki dia tu terkenalah kawat tu. Kaki dia tu, maka kebetulan di kaki Sayyidina Ali ni ada tahi japo, kita kata tahi binatang lah. Kenalah di muka kawat tu. Maka Sayyidina Ali berkata maddallahu umrak. Semoga Allah memanjangkan umurmu.
Semoga panjang umur. Ada juga gitu. Lepas tu, ni orang perempuan tu. Sebaik-baik orang perempuan ialah tidak meletakkan kemaluan di atas pelana. Maknanya hok tak naik kenderaan. Tak naik kuda. Kalau lu ni tak naik motor, tak naik kereta, duk mana? Orang perempuan sebaik-baik di rumah. Tak pergi mana? Tu ada. Jadi semua ni terhimpun dalam kitab-kitab tadi tu lah. Wasiat Ali lah, Kitabul Arus, Waqidi tadi, mari punca daripada ni lah hak utama ni. Punca daripada pereka-pereka hadis utama ni. Yang mana ulama-ulama sebut dia ni pendusta besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Maafkan lagi tak? Ya. Sebab dengar tadi soalan tadi daripada sahabat kita tadi lah. Jadi mengenai Az-Zubair dengan Ibn Mas'ud tu, yang dikatakan beliau sangat berhati-hati lah untuk menyebarkan hadis tadi tu sampai berpeluh. Kan adakah peristiwa tu kita boleh katakan untuk menunjukkan kewarakan sahabat seperti mana peristiwa infak ataupun sedekah sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab tu lah, yang mana dekah harta dia Abu Bakar secara keseluruhannya dan Umar separuh. Maknanya kita seolah-olah macam nak menunjukkan kewarakan sahabat tu dalam peristiwa ni. Maknanya semestinya kita tak boleh nak ikut. Maksudnya macam mana tu Ustaz boleh? Ustaz, itu betul lah tu, menunjukkan kewarakan dia lah, jaga diri dia. Zubair ini sangat menjaga diri dia daripada yang pertama larangan Nabi ni lah. Daripada larangan Nabi ni, takut termasuk, memang dia sangat menjaga para sahabat ni. Jadi kira-kiranya tak ada lah orang yang kita paling kalau boleh nak ikutnya para sahabat lah. Itulah yang generasi yang paling utama kalau nak menjadi ikutan para sahabat. Mula-mula Zubair dah, lepas pada tu Anas tadi tu dah pun sangat menjaga. Kalau boleh dia tak berani bukan nak sembah dah, nak memanjangkan hak Nabi sudah royak dah pun dia tak berani. Takut jadi tersalah sedikit, walaupun sedikit tersalah pun tak berani. Apatah lagi kita ni tidak bolehlah bermudah-mudah nampak satu kitab dikumpulkan pakai yolah lah betul. Semua ni adalah hadis Nabi belakang. Bila disebut daripada Nabi kata kan betul lah lah yolah lah. Tidak boleh. Lebih-lebih lagi kita ni memang kita sangat-sangat kena cek lah. Tu sangat-sangat kena jaga. Nak menisbahkan sesuatu tu kepada Nabi. Lebih-lebih lagi kata-kata dia. Hak mimpi pun tak boleh dah. Apa tu lagi hak kita nak kata Nabi kata. Okey, ada nak tanya Siti. Saya nak tanya Assalamualaikum. Saya salah faham. Bahasa Kelantan saya tak berapa pasti. Saya ada dengar tadi saya pernah cakap tentang jika penipuan atau penistaan itu berdasarkan atau memberi dampak yang image yang baik untuk Islam atau Nabi SAW. Ustaz ada cakap benda tu baik penistaan itu. Jadi saya salah faham atau memang itu yang Ustaz nak cakap? Jelas kan? Pendustaan tak jelas mana pendustaan itu. Okey. Yang Ustaz ada cakap tadi, pendustaan yang memburukkan agama itulah memang. Tapi Ustaz ada cakap kalau macam benda tu memberi dampak yang baik untuk Islam atau Nabi Muhammad, benda tu baik. Macam itu. Macam yang itu macam saya lagi salah faham. Kalau betul itu yang apa Ustaz nak cakap, saya nak penjelasan yang lebih lanjut lah. Apa yang maksud tu. Okey, jalan. Pendustaan itu molek pun tak boleh. Apatah lagi pendustaan memberi imej buruk kepada Islam. Pendustaan yang kalau kita kata Nabi kata walaupun benda tu molek pun tetap tak boleh. Tetap tidak boleh nak sandarkan kepada Nabi. Ini kita boleh tengok hadis apa dia tadi? Yang keberapa tadi? Yang sebut kata-kata tadi tu. Tak kira. Walaupun molek, walaupun benda tu molek, walaupun benda tu nampak macam menguntungkan Islam, tapi kita tetap tak boleh kata itu Nabi kata, tak boleh. Kita kena secara umum gitulah. Kata-kata siapa-siapa ikutlah. Sekadar kata-kata saja.
sekadar cerangi. Boleh dah. Tapi kalau nak kata Nabi kata, memang tak boleh. Memang dia termasuk juga di dalam berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi ni tak kira molek ke tak molek, tak boleh. Nama dah. Sebut tak adil lah. Kita kata orang biasa pun. Kalau kita kata benda yang molek tapi kita kata dia kata, dia tak setuju pun. Tapi benda tu molek. Molek belum tentu dia setuju dah. Benda yang bagus belum tentu tu apa ni yang kita nisbahkan kepada dia tu setuju dengan benda tu. Walaupun memang betul benda tu molek. Apatah lagi kalau dia berkait dengan agama ni memang tak boleh dah. Dia tidak boleh melalui siapa-siapa, dia jadi salah lalu. Apatah lagi kalau berkait dengan pahala. Kita nak sebut pahala, kita nak sebut dosa sikit-sikit, ini memang tak boleh kecuali daripada Nabi. Kalau orang yang tidak Nabi dah. Selain daripada Nabi, yang berkaitan dengan pahala memang tak boleh terima. Benda tu. Yang berkaitan dengan dosa, secara automatik kita jadi tertolak. Benda ni dia kena bagi daripada Nabi, dosa pahala ni. Berkait dengan agama ni. Dan kira-kiranya Nabi sudah ajar penuh dah. Kalau berkait dengan molek agama, buruk untuk martabat ke agama ke akan jadi rosak agama ke, itu Nabi sudah jelas berlaku dah. Sebenarnya tak perlu dah kita nak tambah lagi. Takut jadi nak suruh orang lebih suka lagi semaya lima waktu, lebih menjaga lagi. Cukup dah dengan apa ada dah. Pada dah. Tak perlu dah kita nak tambah. Walaupun benda tu sebenarnya molek. Memang dah. Nak tambah lagi lah biar jadi orang lagi suka semaya sunat. Tak perlu dah. Sudah ada dah hadis ya berkaitan dengan kelebihan semaya sunat. Fadilat semaya sunat itu sudah cukup dah. Tak perlu tambah dah. Itu kalau untuk agama lah kita kata, untuk menampakkan, untuk mencantikkan agama, cukup dah dengan hak ada ni. Dengan hak sahih hak ada, tak perlu nak buat yang maudhu, nak tambah yang palsu, tak perlu. Wallahu alam. Rasanya kita setakat itulah. Untuk kali ini sudah agak lewat dah juga kita ni. InsyaAllah kita sambung di minggu-minggu yang seterusnya lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.